Selamat datang di Mok Teh Channel. Masak tu senang. Hai, Assalamualaikum. Okey, kembali lagi bersua bersama Mok Teh, okey. Di Mok Teh Channel. Channel kesayangan anda. Okey, tak gitu? Okey, alhamdulillah. Okey. Di resipi kali ni Mok Teh nak kongsi dengan anda resipi iaitu kari pap kentam yang memang rangup sangat dan untuk menghasilkan kari pap yang memang licin cantik dan tak ada biji-biji pun dekat bahagian kari pap tu. Tips yang Mok Teh akan kongsikan dalam video ni, okey, bagaimana nak menghasilkan kari pap yang cantik dan badan kari pap tu tak ada timbul berbiji-biji. Nak tahu tipnya? Jom. Baik, sebelum tu kita sediakan untuk bahan intinya dulu, okey? Inti kentang. Okey, jom sama-sama kita semak. 5 biji kentang, 1 biji bawang besar dan 1 biji bawang Holland, segenggam ikan bilis, 1 paket serbuk kari bersaiz kecil, sedikit garam, sedikit perasa dan 1 sendok gula. Okey, baik, itulah di antara bahan yang Mok Teh gunakan. Okey, baik, mula-mula Mok Teh akan kupas kulit kentang ni dulu. Okey, 5 biji kentang yang Mok Teh gunakan dan Mok Teh akan kupas kulitnya dah. Okey, terlebih dahulu. Okey, lepas tu Mok Teh akan bersihkan sehingga bersih. Okey. Ini dah dibersihkan, Mok Teh akan potong. Okey, potong, mula-mula potong dulu. Lepas tu potong dadulah mengikut saiz yang kita inginkan lah. Okey, nampak. Dadukan kentang tersebut. Setelah dipotong dadu tu, okey, Mok Teh akan rebus. Okey. Rebus, kasih kentang tu empuk terlebih dahulu. Okey, baru senang nak buatnya, kan? Kalau kentang tu dah empuk, jadi sekejap je masa kita masak tu. Okey. Ikan bilis ni Mok Teh akan bersihkan terlebih dahulu dan bawang, bawang Holland dan bawang besar tadi Mok Teh akan potong dadu lebih kurang macam ni lah. Okey, potong dadu. Dan ikan bilis, okey, Mok Teh akan tumbuk, bersihkan. Mok Teh akan tumbuk sehingga halus lah. Okey, kentang yang kita rebus tadi dah mendidih dan kita pastikan kentang tu dah empuk lah. Kalau kita dah tekan pada kentang tu, maknanya kita tahulah dah empuk ke tak. Okey, lepas tu tutuskan. Okey, baik. Kita tepikan kentang yang dah direbus tadi. Okey, masukkan sedikit minyak dan kita tumis. Okey, bawang Holland dan bawang besar tadi. Okey. Kalau macam tak ada bawang Holland kan, boleh je guna bawang besar, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu Mok Teh akan tumis bawang tu. Okey, masukkan ikan bilis yang telah ditumbuk tadi. Okey, masukkan sekali. Ikan bilis ni salah satu penyedap inti kentang sebenarnya. Tips sebenarnya buat inti kentang ni. Okey, inti kentang untuk kari pap lah. Okey. Okey, kacau-kacau. Masa ni dah naik bau dah ni. Sedapnya. Masukkan 1 paket kecil serbuk kari ikan babas yang Mok Teh guna. Sebenarnya serbuk kari ni sedap sebenarnya. Okey, kacau-kacau sebati biar serbuk kari tu biarkan dia garing seketika. Lepas tu kita boleh masuk kentang lah last sekali. Okey, kentang yang telah direbus yang dah empuk lah. Okay, jadi kita buat macam ni, jadi kita tak adalah macam menunggu lama sangat sebab kentang tu kita dah rebus terlebih dahulu tadi. Okey, lepas tu kacau sebati sehingga tercampur aroma kari tu. Okey, tercampur semualah. Okey, bahan-bahan yang kita tumis tadi, sedikit garam, sedikit perasa, okey, dan juga
Okey, 1 senduk gula. Okey, gula pasir. Okey, lebihkan gula sikit biar dia rasa manis-manis macam tu. Okey, sebenarnya sesuai selera lah. Kalau anda nak kurangkan gula, kurangkanlah. Okey. Tapi bagi Mak Teh letak 1 senduk gula tu. Dah sesuai dengan 5 biji kentang yang Mak Teh buat tadi. Baik, dah masak, sejukkan. Boleh digunakan untuk buat kari pak. Okey, jom kita buat kulit kari pak pula ya. Sediakan 3 cawan tepung gandum, setengah cawan minyak masak, 1 cawan air panas suam. Baik, itulah bahan-bahan ringkas, bukan ketiga bahan yang Mak Teh gunakan. Cuma 3 bahan saja membuatkan kulit kari pak memang rangup dan memang sedap. Okey, jom. Okey, mula-mula Mak Teh akan masukkan 3 cawan tepung gandum dan Mak Teh akan ayakkan tepung tu terlebih dahulu supaya tak ada terdapat ketulan ataupun sampah lah. Terdapat kadang-kadang ada terdapat dalam tepung tu tersendirilah. Okey, kadang-kadang ada tepung yang bersih, tak ada masalah. Tapi kadang-kadang kita akan jumpa tepung yang ada sampah dan sebagainya. Okey, lepas tu Mak Teh akan masukkan setengah cawan minyak masak. Okey, guna minyak masak je, tak perlu margarin apa semualah. Okey. Ini sebenarnya cara yang Mak Teh buat ni sebenarnya orang dulu-dulu punya cara. Tak ada campur margarin punya. Itulah. Tapi memang rangup hingga ke petang. Sedap sebenarnya. Boleh campur juga dengan sedikit garam. Lepas tu Mak Teh akan gaul sebati dulu. Pastikan minyak dan tepung tu digaul sebati sehingga memang apabila kita dah tersentuh tu dia macam proy macam gitu. Sampai macam tu. Nampak tak lebih kurang macam tu? Okey, nampak tak? Dia dah sebati semua tu. Mak Teh akan campurkan 1 cawan air panas suam. Okey. Air suam kalau boleh panaskan sikit. Tu Mak Teh cakap air panas suam. Itu salah satu tip untuk merangupkan kita punya kari pak. Okey, ada setengah orang taruh air sejuk kan. Okey, tapi Mak Teh menggunakan air panas suam. Okey. Okey. Uli-uli sehingga sebati dan terbentuk dough lah. Okey, jika anda dough anda tu macam dia macam kekurangan air, jangan campur air, cuma basuhkan tangan. Okey. Lepas tu uli-uli pada tepung tu, adunan tu. Itu salah satu tip untuk apa? Kalau tepung tu kekurangan air lah, rasa macam kekurangan air. Nampak? Cuma Mak Teh basuhkan tangan saja. Air yang melekat pada tangan tu Mak Teh akan uli pada gandum tu, tepung tu. Nampak? Maka terbentuk dah dough. Okey, nampak? Dah cantik dah. Ni doughnya dah cantik, boleh kita buat kari pak. Okey, tips juga untuk kari pak kita rangup, kita kena biarkan adunan ni selama setengah jam, paling sikit lah. Dan kalau nak lama mungkin 1 jam ataupun 2 jam. Sebenarnya kalau kita biarkan selama lebih kurang setengah jam atau 1 jam, membuatkan adunan kulit kari pak itulah yang merangupkan sebenarnya. Salah satu tips dulu-dulu punya. Okey. Banyak tips dalam ni Mak Teh bagi untuk anda. Okey, lepas tu Mak Teh akan bulat-bulatkan kecil-kecil lah. Sebab Mak Teh tak guna acuan. Ini sebenarnya style orang dulu-dulu Mak Teh buat ni. Mak Teh tunjuk dengan anda style orang dulu-dulu punya. Okey, bulat-bulatkan. Tak perlu cetakkan bulat tu sebenarnya. Cuma ambil sedikit, bulat-bulatkan. Macam Mak Teh buat dalam video tu lah. Hanya menggunakan tangan. Okey, terbentuk sama besar je kan. Okey, lepas tu ambil penggilik tu. Okey, gilikkan, bentukkan dia. Okey. Nampak? Okey. Nampak bentukkan macam tu lah. Okey, dia memang tak sebulat apa yang kita tekap dengan acuan tu kan. Tapi dia menghasilkan kari pak yang cantik nanti apabila kita dah dipintal di tepi tu. Alright. Okey, Mak Teh akan masukkan inti kentang yang Mak Teh buat tadi. Okey, masukkan sedikit inti kentang kat tengah tu. Okey. Okey, tekan kat atas tu, tekan bahagian tepi. Okey, tekan. Okey, lipat. Terpulanglah nak lipat daripada bawah ke daripada atas. Okey, Mak Teh selesa daripada atas. Kalau anda nak lipat daripada nak claim daripada bawah tu, terpulanglah, tak kisahlah. Okey, nampak? Senang bukan? Dan terbentuklah pintalan kari pak yang kemas dan cantik. Senang bukan? Okey, Mak Teh tunjuk lagi sekali. Okey, tekan dengan penggilik tu. Okey, lepas tu masukkan inti.
Okey, lepas tu okey, cantumkan dia. Cantum daripada atas dulu. Okey, tekan daripada atas, tekan daripada bawah. Lepas tu tepi-tepi tu tekan. Okey, tekannya tu biar lepis sedikit, baru senang kita nak claim. Okey, lepas tu claim lah daripada atas. Mak buat daripada atas. Okey, step by step sampai bawah. Okey, kalau anda suka claim daripada bawah, silakan, tak kisahlah. Yang penting claimkan. Nampak? Dah cantik dah. Alright. Okey, last Mak Tih tunjuk ya, kali ketiga. Okey, Mak Tih harap anda faham lah yang mana nak belajar tu. Okey, karipat yang Mak Tih buat ni sebenarnya memang sedap dan rangup. Rangup dia sampai ke petang. Setengah karipat yang kita buat kan, kalau dah petang dia dah sejuk lembik kan. Tapi dengan anda ikut step by step tip yang Mak Tih kasih ni, insyaAllah karipat anda tak akan lembik daripada pagi buat tu sampai ke petang. InsyaAllah dia tetap rangup. Okey, baik, claim macam biasa. Okey, 3 kali Mak Tih tunjuk ya. Okey, Mak Tih harap anda faham dan boleh belajar insyaAllah. Alright, dah siap. Okey, pastikan dekat bekas tu. Okey, letak sedikit tepung lah untuk elak dia melekat lah sebenarnya. Okey, inilah 3 karipat yang Mak Tih tunjuk tadi. Okey, lebih kurang macam ni lah ya. Okey, Mak Tih ringkaskan. Inilah hasilnya yang dah siap Mak Tih claim semualah. Okey, lebih kurang macam ni lah. Tapi ada lagi sebenarnya. Okey, ni Mak Tih tunjuk lah dengan anda. Okey, lepas tu panaskan minyak. Okey, ini tips untuk karipap kita tak ada timbul biji-biji tu kan. Okey, pastikan api slow sangat. Okey, gunakan api terlalu slow. Okey, masa kita buka gas tu, terus kita boleh masuk karipap ni. Tak perlu tunggu minyak tu panas dulu. Tak perlu sebenarnya. Terus je masuk. Okey, gunakan api yang sangat perlahan. Okey, sehingga karipap tu garing lah. Ini salah satu tip yang membuatkan karipap kita rangup, tidak timbul biji-biji, dan memang sampai ke petang memang tetap rangup. Itu salah satu tip Mak Tih yang Mak Tih selalu amalkan lah. Sebab sebelum Mak Tih jual karipap kan. Jadi Mak Tih share semua ilmu yang Mak Tih ada dalam ni. InsyaAllah moga bermanfaat untuk subscriber yang Mak Tih sayang semua. InsyaAllah untuk anda semualah yang menonton channel Mak Tih. Maka terhasillah karipap yang Mak Tih dah goreng tadi. Okey, tada, inilah dia karipap kentang yang sangat rangup, yang sangat sedap, dan tidak berbiji-biji di badannya tu. Itulah hasilnya, nampak. Ni Mak Tih buka, nampak. Isi kentang dia pun penuh, memang rangup sangat-sangat. Okey, Mak Tih harap anda cuba resipi Mak Tih yang Mak Tih share ni. InsyaAllah Mak Tih doakan moga menjadi. Bahan pun tak susah, cuma 3 bahan. Dan memang jika anda ikut betul-betul, InsyaAllah memang jadi dan memang sedap dan rangup karipap kentang ni. Okey, selamat mencuba. Okey, sampai di sini dulu perkongsian Mak Tih untuk hari ini. Okey, untuk kali ini. Dan InsyaAllah di lain resipi yang akan datang, Mak Tih akan kongsikan lagi dengan resipi-resipi yang lebih menarik lagi. Okey, sampai jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.